Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala walidayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Alhamdulillah, selamat datang. Selamat datang ke sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga, bengkel makharij dan sifatul huruf. Makharij kita sudah selesaikan pada hari yang pertama, sesi yang pertama. Dan sesi yang kedua, kita sudah memulakan sifatul huruf, iaitu attributes of the letters. Because each letter will have 5 different attributes, and then some will have additional attributes. Okay, maknanya setiap huruf tu dia ada 5 sekurang-kurangnya 5 sifat, dan mungkin ada tambah 1 atau 2 lagi menjadi 6 atau 7. Dan kita akan cover semuanya insya-Allah. Okay, insya-Allah. Okay, ada sesiapa yang ada soalan sebelum kita memulakan sesi hari ini? Ada? You can unmute your mic and ask questions. Mudah sikit. Kalau tertulis takut salah faham nanti bacanya. Ada sesiapa? Tidak ada. Okay, kalau tidak ada, then saya cuba kongsikan slide saya. Slide saya ini. Okay. Okay, ini slide sifatul huruf. Okay, sifatul huruf. Okay. Saya teringat minggu lepas, ada seorang peserta telah memberitahu saya bahawa ada kesilapan, betul? Dan saya pun tak perasan, mungkin saya dalam editor, nanti kita tunjukkan di mana ada pembetulan lah. Okay, InsyaAllah. So, kita sudah mulakan dengan pengenalan sifatul huruf. Okay, sifatul huruf kita sudah pun memperkatakan apa tu sifat dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Okay, yang pentingnya dari segi istilah lah. Kalau kita belajar apa-apa ilmu, kita nak tahu apa istilah supaya kita semua faham benda yang sama. Okay, mungkin dari bahasa dia ada macam-macam biasanya, seperti katakan sifat tu ataupun attributes seperti hitam, putih, tinggi, rendah, cantik, kacak, bijak, pelat, sengau dan sebagainya, macam-macam. Untuk kita kenal seseorang tu mungkin cakap itu si Din tu yang botak-botak kepala dia tu, macam tu. Orang kata oh okey itu sifat-sifat, sebahagian daripada sifat-sifat si Din tu tadilah. Kemudian dari segi istilah ia adalah cara kita menekan atau menyekat suara atau ketika udara atau suara ketika bunyi huruf dilafazkan. Okay, sama ada meninggikan, ini mengangkat lidah atau menyaringkan suara dan sebagainya, and so on. Okay, it is how we actually produce those sounds, whether the air is you can feel the air moving or not, okay, or it is like being subdued because of certain characters of the tongue, movement kan. Is whether we raise the tongue ke ataupun tongue melebar ke, and so on and so forth lah. So these are the things that bring about. So ulama sangat-sangat prihatin. Mungkin kita kurang prihatin, tapi ulama sangat-sangat prihatin sehingga mereka menerangkan macam mana pangkal lidah tu, macam mana pertengahan lidah, macam mana hujung lidah, kedudukan lidah, serong atau tidak dan sebagainya. Okay, so those are the things that we are going to talk about. So sifatul huruf adalah mengenai ciri-ciri huruf-huruf hijaiyah atau the attributes of huruf letters of hijaiyah, dan amat penting memastikan ketepatan, that means the accuracy in pronunciation di dalam sebutan setiap kalimah dan juga ayat-ayat Al-Quran. Of course, sebelum kalimah datang huruf dah dulu kan. Okay, sesudah kita tahu di mana huruf-huruf itu keluar, ini makharij, points of articulation. Okay, supaya dapat kita bezakan di antara satu huruf dengan huruf yang lain. Misalnya huruf zal dan huruf zai dan huruf dha, ataupun huruf sin dan huruf shin dan huruf sad, kan ada beza kan. So ataupun huruf ha ataupun huruf ha, those are the things that are different letters. Of course depends on the attributes. Dan ketepatan sebutan tidak akan berlaku kecuali kedua-duanya, iaitu sifat is attributes dan makhraj, the points of articulation setiap huruf-huruf hijaiyah adalah tepat. Okay, so that's why digandingkan.
program ni biasanya digandingkan. So if it's being done together. So faedah-faedahnya kita dapat membezakan antara huruf-huruf yang berkongsi pada satu makhraj, ini panggil satu geng, satu geng. Dan kemudian mengetahui antara huruf-huruf yang kuat dengan huruf-huruf yang lemah. Kuat dari segi macam syiddah dia tertahan, lemah dia terlepas, dan memperelokkan sebutan lafaz-lafaz huruf yang berlainan makhrajnya, yang satu kat tengah, satu kat belakang, satu kat pangkal, satu kat ujung, satu kat tepi dan sebagainya. Ada yang kat bibir kan. So these are the benefits of learning this program. Okay, friends, insyaAllah. So, in sifatul huruf, kita ada pecahan biasanya 17 sifat-sifat dan dibagi kepada dua, iaitu 10 sifat-sifat yang berlawanan. Kita dah go through last week dan kita akan go through 7 sifat-sifat tunggal. Tapi yang 10 sifat berlawanan ni ada yang kita belum habis. Okay, insyaAllah. Ada lagi yang tambah di sini, pertengahan dia di sini gunah, dengung. Okay, tak apa, kita ikut yang ini dulu. And we have actually seen this. Dia adalah sifat-sifat yang berlawanan ataupun opposing attributes. Okay, opposing attributes. Ini makna dia berlawan. Kalau satu yang jahar, ingat tak jahar apa? Lawan dia hamas. Ini ulama very particular about the way letters are pronounced. Macam setiap huruf tu disebutkan. Sangat hati-hati kita. Nafas kita tertahan, ataupun suara kita tertahan, ataupun kedua-duanya, ataupun nafas terlepas, suara terlepas dan sebagainya. Okay? Dan kemudian kita ada yang syiddah dan rakhawah. Okay? Syiddah dan rakhawah juga yang berlawanan, dan ada di antara keduanya ini, in between these two, satu sifat yang dipanggil tawassut. Tawassut. Ada 5 huruf di sini. Ada 5 huruf, iaitu lin umar. Dia kalau kita tengok ini satu aja ada pertengahan. Sebab apa? It is in between, kuat atau lemah. In between. In between. So nanti kita tengok lagi sekali. Dan kemudian yang kita akan cover hari ini adalah huruf-huruf yang isti'la, yang ada 7 huruf, dan huruf-huruf istifal ada 22, iaitu 7 dan 22 menjadikan 29. So if you can see 19 and 10, 29. So total huruf hijaiyah ada 29, 29. So if it is 19 here, that means it is 10 over there. Okay. Then if it is shiddah 8 here, we still have 2 to consider sini kan. Itu tawassut, itu 5 huruf tawassut, dan bakinya adalah huruf-huruf yang bersifat rakhawah. Okay. Dan kemudian ada isti'la. Isti'la, huruf-huruf isti'la, dia 7 saja, macam mudah kita ingat. Dan the remaining sebahagian yang lain tu adalah 22 huruf, iaitu 22 dengan 7 menjadi 29 istifal. Dan kemudian itabaq. Itabaq ada 4 saja huruf. Ini selagi senang ingat. Dan yang selainnya itu yang berlawanan dengan itabaq adalah infitah, yang terbuka. Kemudian dan yang penghabisan adalah izlaq. Izlaq dia ada 6 huruf. Dan bakinya ada berlawanan dengannya adalah ismat. Ismat iaitu 23 huruf. So secara umumnya we are looking at this chart so that we can see yang mana satu yang banyak huruf dan memang tu kurang huruf yang tergolong. Kalau kita tengok sifat yang di sini, di sebelah sini, sebelah kiri ini, syiddah, isti'la, itabaq dan izlaq, dia semua adalah huruf-hurufnya kurang sikit berbanding dengan yang sebelah kanan ni. Tetapi sebelah kanan ni hamas. Saya tandakan dengan hijau. I made this changes last night lah. Hamas. Yang hijau ni hendaklah kita hafal kalau kita nak hafal. Kalau tak ada pun tak apa. Tahu pun dah cukup. You know is good enough so that you can practice. But hafal is just optional lah. Kalau kita nak hafal, hafal lah. Kalau tak ada, tak payah. Okay. So hafal, ambil yang mudah. Kalau yang sedikit, so that the balance it is opposite, except for syiddah and rakhawah, di tengah-tengahnya ada tawassut. Okay, ada. So you memorize, kalau nak memorize lah. Okay, syiddah, kemudian you memorize tawassut, yang bakinya adalah rakhawah. Okay, so this is so far okay, InsyaAllah. Right, insyaAllah. So let's take a look. Ini lawanannya, dan we have gone through these two, ingat. Dan we have also gone through yang tawassut, iaitu di pertengahan antara syiddah dan rakhawah, iaitu lin umar. Lin umar. Dia tidak terlalu kuat dan dia tidak terlalu lemah. So in between.
Okay, ini dari segi apa? Dari segi suara tu, tertahan atau terlepas. And I have taught you bagaimana untuk kita periksa kan, kita gunakan jari kita untuk apa, rasa nafas itu ada terlepas ke tertahan bila kita sebut. Ingat tak? Taruh dari kita di depan mulut kita. Okay. Okay. Kemudian yang nun dengan mim tu dia terlepas suaranya kat mana? Di hidung dia, gundah dengung-dengung ni. Okay. Kemudian we are going to talk about isti'la. Isti'la itu lawannya adalah istifal. Istilah ni apa? Dalam ahli bahasa dia, istilahnya adalah terangkat, yakni meninggikan sebahagian pangkal lidah ke langit-langit. Pangkal lidah tu di mana, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Di mana? It is nearer to our throat. That's called pangkal. Hujung lidah is nearer to our teeth. Remember this. Saya dulu pun pening juga. Mana satu pangkal macam macam senang tapi macam keliru juga ada. Okay. So bila kita sebut huruf-huruf isti'la ini, pangkal lidah kita terangkat ke bahagian langit-langit. That means on the upper palate or skyline kita panggil lah. Kita menyebutnya. Dan lawannya kalau dia terangkat, jadi dia tidak terangkatlah pangkal lidah. You see tak? Terangkat sebahagian pangkal lidah. So opposite dia istifal, tidak terangkat pangkal lidah ketika menyebutnya. So it's just the opposite. Okay? Nanti kita tengok huruf-huruf dia apa. Dan itabaq, iaitu terangkat lidah menutupi langit-langit. So this is almost the whole tongue. Dia akan menaik menutupi langit-langit, the hard palate and the soft palate ketika menyebutnya ataupun lelangit. Dan lawannya adalah infitah. Okay? Instead of terangkat dia tutup langit melekap, dia sekarang infitah, terbuka ruang udara antara lidah dan langit-langit. There is a gap. Remember, there is a gap. Ketika menyebutkan, kadang-kadang gap tu besar. Yeah. Nanti kita cari apa-apa adalah huruf-hurufnya. Dan yang penghabisan, ada sifat yang berlawanan adalah izlaq, iaitu menyebutnya dengan mudah kerana it's easy to pronounce it, kerana sebahagian hurufnya keluar dari hujung lidah, so the tip of the tongue, dan sebahagian lagi keluar dari dua bibir. So it is more towards the front, hujung lidah dan daerah bibir, your lips. Dan lawannya, opposite, it is the ismat, iaitu a little bit difficult, susah sikit, tertegah daripada bersegera keluar huruf-huruf ketika melafazkannya. Ismat, itu tidak, not so smooth, not so smooth. Boleh so ini adalah sifat-sifat yang berlawanan, kecuali yang tawassut ini adalah di antara syiddah dan rakhawah. So it is in between. Saya tak tahu nak letak macam mana, saya letak macam inilah, in between. Okay, but it's not in between syiddah and istilah, it's between syiddah and rakhawah. Okay, so we have seen this, we have spoken about this, and this was the correction. Remember, terima kasih ukhti yang memberitahu saya, kata kitab semaknya bukan ha, adalah hamzah. So siapa yang ambil screenshot yang minggu lepas, boleh tukarkan screenshot dengan screenshot yang sekarang ini. Silakan ambil screenshot sekarang ini. Sebab apa? Yang kemarin tu, minggu lepas, saya taruh sini ha, which is wrong. Okay, salah type. Pasal ni kita pakai keyboard ni kan, dia tertekan yang sebelah dia. Okay, so it should be hamzah. Okay, hamzah. So this is the bite. This is the bite. Dan kemudian syiddah, okay, semua betul, tak ada masalah. Tawassut iaitu Lin Omar. So ini baik dia. Yang putih ni yang patut kita ingat kalau kita nak ingat. Okay, untuk memudahkan, sebab apa? Tak panjang. Kalau yang lain panjang lah, panjang. Remember? So we remember or try to memorize the shorter ones, the easier ones. So try to remember yang syiddah. Kemudian tawassut ni paling senang sekali. Okay, kemudian isti'la, kemudian itabaq. Itabaq ni dia tak ada bite lah. Sebab ni sod dot toza ni susah nak bikin sesuatu yang bermakna untuk kita mudah ingat. So ingat, dia sod dot to dan za, 4 saja. Kemudian izlaq, iaitu ada 6, iaitu apa ni? Firu min lub. Okay, yang ada far min lub. Dia ada beza, tapi fara mim nun lam ba. Okay, atau firu min lub. Okay. Okay, so these are the things that you will have to memorize if you want to memorize. Okay, friends? So insyaAllah kita mula di sini. Isti'la, terangkat
meninggikan sebahagian pangkal lidah ke langit-langit ketika menyebutnya. Seperti ini huruf-hurufnya ada 7 saja. Hurufnya adalah kha. Kha. Dia cuba sebut rasa kat mana tu? Di bahagian depan sikit daripada pangkal lidah. The one that yang menekan pada langit-langit kita. Betul tak? Seolah-olah kita nak buang kahak. Yang lainnya tak kena. Kan macam terapung-apung daripada tengah sampai ujung lidah. Jadi sebab di bahagian pangkal itu cuba semua cuba sendiri-sendiri tak apa. Kemudian next letter will be ingat tak macam mana saya anjurkan untuk periksa? Okey. Taruhkan hamzah di depan hurufnya. Okey, taruhkan hamzah di depan hurufnya, kemudian baris atas, kemudian pada huruf yang kita nak semak tu letakkan sukun ataupun syaddah. Syaddah tu mana sabdu lah, orang Melayu panggil sabdu. Sabdu. Jadi yang sabdu tu lebih kuat lah, lebih kuat. Kemudian atau biasanya sukun saja, saya ajar selalu biasa sukun lah. Ada satu kaedah cakap letakkan sabdu, lagi kuat. Okey. Kemudian sod, sod, lidah kita, keadaan lidah kita dia ada melencong sikit. Bahagian tengah ada mengena pada sama ada langit-langit yang sebelah kanan ataupun langit-langit sebelah kiri. This is the middle part of the tongue. Okay, ikut keselesaan kita. Sama juga dengan dot, out. Okay, biasanya dot ni orang sebut kadang terqalqalah. Out, dia tak ada dot. Okay, out. Bila kita sebut dot, lidah kita keadaannya melekap keseluruhannya pada langit. So it covers the top part of the palate, the soft and the hard palate, and also gusi, okay, the gums. Okay, then it will cover. That is why dia ada susah sikit nak sebutkan. Vod, out. Okay, kemudian to, out, to. Dia mesti ada qalqalah lah ini. Out, to. Dia tebal, dia bukan ta. So bezakan bila kita belajar huruf sifat-sifat huruf ni dan makhraj huruf, kita akan bezakan ta begini at, dia melibatkan ujung lidah. Kalau to, out, to, dia melibatkan hampir keseluruhan lidah. So it's a different, right? Begitulah caranya. Dan zo. So macam mana zo? Kemudian lidah kita akan merasa dia menekan sebahagiannya ke bahagian atas lelangit. Lam, okey. Azhar, okey. Dan ada sama ada juga ke kanan lebih ataupun ke kiri lebih. Mengikut keselesaan kita masing-masing. Okay, tapi pentingnya kita kena buat di depan guru supaya guru dapat dengar dan dapat perbetulkan. Itulah pentingnya nanti sesi yang penghabisan. Kalau ada siapa-siapa nak tanya, nak cuba, saya sebut gini okey ke tak okey. Okay, so that's the time lah. So kemudian ghain, bukan rain, ghain. Dia seperti macam kalau kita je Roman Ghoin, macam ghain. There's no equivalent actually. Ghain, jangan sudah jadi qalqalah. Ada dia bergerak macam orang pelat. Ni orang punya barang tau. Kan ingat tak budak-budak kan? Ni orang punya tau, orang punya. So orang Melayu is very very fasih in sifatul huruf ghain. Okay. Agniya, jangan macam kita baca ghairil tamu, ghair tak ada dia ghairil, kemudian maghdu tamu, maghdu tu dah jadi qalqalah. So kita kena hati-hati dalam menyebut. Okay, and the last one which falls under huruf isti'la, iaitu terangkat sebahagian pangkal lidah kita ke langit-langit ketika menyebutnya adalah huruf qaf. Cuba aqqa. Dia betul, dia lebih aqqa. Dia ada qa dia tu. Okey, dia bukan qa dibuat-buat, dia pasal dia memula tertahan kemudian dia terlepas. Aqqa, dia nama dia qalqalah, lantunan dia, aqqa. Dia bukan bukan ke, dia qa. Aqqa, bukan alright. Alright, boleh So 7 huruf isti'la. Dan ini baik dia kalau rasa susah nak ingat macam mana khasun daghutin qiz.
khassun daghatin qiz. Pun boleh juga. Ini untuk kita mudah ingatlah, dijadikan bait-bait ginilah. Okay. So kita khassun. Katakan kita ditanya oleh seseorang, huruf kaf, ada tak sifat isti'la pada huruf kaf? Kita tak pasti kan, macam mana tak hafal ni. Oh, kita hafal bait dia. Khassun daghatin qiz. Tak ada kaf tu kan? Tak ada. So mana tak ada lah. So dia pergi pada huruf yang berlawan. So isti'la lawannya istifal. Betul? Macam itu kita semak. Itu cara kita semak. Okay. Itu kalau kita nak semak dari segi sifat-sifat huruf. Sifat-sifat yang berlawanan. The opposing attributes. Okay. Ada sebarang soalan di sini? Ada siapa nak tanya? Kita cuma ingat di sini saja. Ni. Khassun daghatin qiz. Okay. Okey. Ada khassin daghatin qiz. Boleh jugalah. InsyaAllah. Asalkan kita ingat apa huruf-huruf dia bila bercantum ni jadi satu bait. Satu bait. Macam kita dulu nak belajar matematik apa kan? Sin, cosine kan? Tangent kan? SOHCAHTOA. Apa SOHCAHTOA? Oh, sin is opposite over hypotenuse. Macam tu. Dan K, dan tangent apa kan? Itulah. Alright. Mudah-mudahan dapat faham. Saya cuba seringkas-ringkasnya. Kemudian di sini next one is huruf-huruf itbaq. Ini huruf dia ada 4 sahaja. Senang sekali bila kita tengok itbaq apa ini huruf-huruf yang kira sukar disebutlah ni. Terangkat lidah menutup langit-langit ketika menyebutnya. So the one I mentioned just now, as, okay? Even though not bukan keseluruhan lidah tapi sebahagian besar lidah, as dia akan naik ke langit-langit. Kemudian dot ni dia keseluruhan lidah naik ke langit-langit. Kemudian ta, ta sama juga keseluruhan lidah tapi tengah dia ada sedikit gap, dia tak menekan habis. Ta, dia melopong sedikit di bahagian tengah atas. Kemudian au. Jadi keliling lidah kita akan mengena pada gusi yang mengikat gigi kita bahagian atas. Au. Okay, so this is how the scholars actually help us to understand the difference between different letters of hijaiyah based on the attributes. Berdasarkan perbezaan huruf-huruf hijaiyah dari segi sifatnya melalui cara kita sebutnya. Okay, insya-Allah. Dan ini dia tak ada bait lah sebab ini suka nak cari yang boleh kita cantumkan jadi satu perkataan. So kita ingat sod dot taza aja. Sod dot taza it is itbaq, iaitu terangkat menutupi langit-langit lidah kita ni. Okay, insya-Allah. Dan penghabisan sekali antara sifat-sifat yang berlawanan, the opposing attributes adalah sifat izlaq, iaitu apabila kita sebut dia mudah disebut kerana sebahagian hurufnya keluar dari hujung lidah, that means the end of the tongue, okay, the tip of the tongue, dan sebahagian lagi keluar dari bibir. Some are from the lips itself, okay, the lips themselves, and some are from the tip of the tongue. Bagi mereka yang berbahasa Inggeris lah, okay, mudah faham. So hurufnya ada 6 saja. Ni yang benar. Firu min lub atau firman lub pun ada juga. Firu min lub atau firman lub. Okay, ada 2, 4 dan 6. Okay, so ini dia punya bait dia lah. Untuk pasal apa? Mudah untuk dijadikan perkataan. Okay, so kita ingat. Okay, so lam macam mana? Nak tahu ni betul tak dia punya explanation ni? Menyebutnya mudah. Ada tak susah nak sebut lam? An, af, ab. Cuma dia ada qalqala, ada yang af angin terkeluar kan, nafas terkeluar kan. Kemudian ra, ar. Mungkin ra tu ada sebagian orang susah sikit lah pasal ra dia sebut ghain ni ada sebab apa? Sebab pelat. Sebab tak dibetulkan mungkin lama dia menjadi pelat, jadi ra dan ghain sama. Barang-barang dia barang-barang. Orang-orang. So that's part. Other than that semuanya mudah disebutkan. So dia cakap tu dengan betul sini. Izlaq maknanya mudah kita sebut dia.
Okay, ada soalan apa-apa sebelum saya pergi the opposite of this, the opposite, the last three. Boleh semuanya? InsyaAllah. InsyaAllah. Ada sesiapa yang nak tanya, boleh tanya. Okay, ada siapa yang nak tanya, boleh tanya. Tak apa, jangan malu, jangan segan, kita belajar. Saya pun belajar lambat sebenarnya. Dah umur 40-an tahun baru saya mula belajar. Okay, tak ada segan, tak ada silu. Terus terang cakap. Jadi antum ni ada yang muda-muda kan, so it's good that you learn early so that you can make your recitation more clearer. Okay, make it more clearer and more perfect. Right in the beginning at your young age. Otherwise nanti lidah dah kelu, dah susah sikit lah. Makan masa yang banyak. Bukan tak boleh, boleh insyaAllah. Makan masa yang lebih panjang. Okay. Sekarang kita pergi pada sifat yang berlawanannya. Tadi jahar lawannya hamas, kita dah belajar. Rakhawah tadi kan, syiddah lawannya rakhawah. Kemudian dia ada bayinah kan, bayinah in between. So right now we talk about the istifal. Tadi opposite of istifal apa? Isti'la. Isti'la. The is lah, ingat. Is. Alhamdulillah, syukran. So isti'la. Yang tadi itu terangkat, ini tidak terangkat pangkal lidah. So pangkal ingat di bahagian belakang berdekatan dengan tekak kita, kerongkong kita dan juga anak tekak kita. Okay, so dia tidak terangkat. So ketika menyebutnya yang ini merendah, so it is low. Later kita tengok rajah lagi, general rajah of the makharij untuk semak balik. Okay, so ini ada 22 huruf. Banyak ni. Sebab itu tadi kita suruh hafal tadi yang 7. 22 dengan 7 jadi 29. So panjang kan nak hafal ni. So people normally tak hafal ni lah. Kalau you hafal ni, kira one of the champions lah. So these are the letters, iaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Okay. Kalau kita tengok kita taruhkan hamzah di hadapan, kita mati pada dia jadi mad dan betul tak? Jadi mad. Kemudian ab, ya, ab. Cuba sebut ab. Bagaimana kedudukan pangkal lidah kita? Ab. Dia tidak menaikkan, dia tidak menaik, dia tidak meninggi, tidak terangkat. You see that? Tidak terangkat. At. Dia bukan at. At. Pun bahagian pangkal ada gap in between that pangkal tu dengan langit-langit. Cuma rasa at. Ada tak kena? Pangkal lidah kena langit-langit? Tak ada kan? So this is how you check. S sama juga. S di hujung lidah saja yang mengena pada gusi sebelah dalam dan gigi kan. S. Okay? S. Sedikit saja kena pada gusi dan lebih pada hujung gigi. Okay, dan kemudian edge. Cuba edge pun tak ada kena, betul. Tak ada kena langit-langit sebelah belakang. Betul tak? Dia ada ruang. There is a gap in between the soft palate and the beginning of the tongue. Okay. Kemudian sini dia mengena pada anak tekak tapi tak kena pada soft palate, tak kena pada langit-langit. Sedikit saja dia kena pada anak tekak. Dia angin terlepas macam kita pedasan. Pedas tu. Mungkin ada yang kuat pedas pun, kalau pedas pun pedas juga bunyi dia. Dia berangin, berangin. Kemudian ad pun bahagian pangkal tak kena langit-langit. Kemudian al, semua di hujung. Ar. Ada ra ni ada yang tebal, ada ra yang tipis, tapi the point of operation dekat mana? The point of articulation dekat hujung lidah. Ar. Kemudian az. Semuanya kita akan rasa bahagian pangkal lidah kita tak mengena pada langit-langit. Okay. Kemudian S. S. Kemudian dia macam terlepas.
kan? Macam kita bisik-bisik S. Okey. Kemudian ash. Bila kita suruh orang diam, shh, ash, macam tu, ash, kan? Pun pangkal lidah tak kena. So ain, dia bahagian kerongkong kita yang mengena pada belakang kerongkong. Okey? Okey, itu dia bukan kena atas langit-langit. Kemudian f, f pun bahagian bibir, f. Kemudian ak di bahagian tengah lidah, dia bukan pangkal lidah. Okay, it's a mid of the tongue. Kemudian lam, l, hujung lidah. Di bahagian tengah dan belakang tidak terangkat. Okay, lepas tu dia cakap tadi, lidah sebagai tidak terangkat. Kemudian lam, l, kemudian mim, kemudian nun, n. So when we pronounce it, we can actually rasa lidah kita kena atau tidak, ada terangkat atau tidak di bahagian pangkalnya. Okey, kemudian au dia melopong. Dia melopong. Au, lidah tak kena. Au. Kemudian di pangkal kerongkong kita. Ni bahagian dengan dada yang melekuk tu kan kat daerah situ. Kemudian hamzah. Mak bukan ma'. Dia ma'. Kalau ma' tu tadi ain. Ma' wa. Kemudian ai. Di kiri kanan lidah nanti dia mengena pada langit-langit bila kita sebut dia ai. Tengah-tengah melopong. Okey. Alhamdulillah kita sudah habis 22 huruf di sini, iaitu huruf-huruf yang tergolong dalam kategori istifal, iaitu tidak terangkat pangkal lidah. Okey. Dia lawan dia apa? Isti'la. Okey. Alhamdulillah. Boleh? Istifal lawannya isti'la. Okey, kita tengok balik. Betul tak? Isti'la. So ada 7 tadi, 22. So total 29. Kemudiannya infitah. Infitah ni lawannya apa? Ni. Salah. Ni dia. Infitah ni lawan apa? Itbaq. Dia cuma 4 saja ni. Yang itbaq senang, sod dot taza. Infitah ni banyaklah ni. Kenapa? Dia terbuka ruang udara antara lidah dan langit-langit. Ini betul-betul terbuka lah ni. Kan sebut ab, melopong kan. Kemudian at. Sebahagian lidah mengena pada tepi-tepi langit. Kemudian as, tengah-tengah dia tu melopong kan. Kemudian aj, ad, ar, az. Bezakan zal sama zai. Az. Ini kena, zal kena pada hujung gigi atas, gigi kacip. Your incisors. Hujung lidah kena incisors ni. Kalau az, lidah kita di dalam antara 2 gigi kacip di depan. Okay, kemudian sin, s, lidah masih di dalam, tak mengena pada langit-langit. Okay, terbuka sikit. Kemudian ash, ada lagi masih terbuka ruang udara antara lidah dengan langit-langit. Kemudian ni huruf yang bergerak sedikit kan, bersebut ain. Kemudian dia bukan dah jadi qalqalah. Okay? Dan f dan aqa di bahagian pangkal dia tu kena, tapi dia masih ada melopong, udara ada di tengah-tengah. Dan ak atas sedikit daripada qaf. Dan l hujung lidah kena pada belakang gusi gigi atas. Dan bibir kita, 2 bibir kita. Dan an lidah kita atas gigi incisors depan tu kena pada langit-langit. Dan biasanya memang kita biasanya boleh senang tersalah sebut antara hamzah dengan ain. Biasa itu saja. Itu kena hati-hati bila kita membaca. Okay? Dan yang penghabisan sekali, mudah-mudahan ni dapat faham, tak payah nak hafal ni. Nak hafal ni, hafal yang mudah ni, yang 4 ni. Selain daripada 4 huruf itbaq ni, dia adalah huruf-huruf infitah. Okay? So 4 dengan 25 jadi 29 altogether. Dan
Ismat. Ismat itu tertegah. That means it is macam ada friction sikit daripada immediately dia keluar, tersegera keluar kan. Huruf ketika melafazkan macam kita a dia ada okay. Kemudian at dia ada at baru terlepas kan. Kemudian as kemudian aj ah ad az as ash als al al aq ak au ai. Okay, 23. So susah nak ingat 23 ni. Okay, of course ni semua dia baik. So saya taruh ini green supaya tak payah make an attempt to hafal lah. Tapi yang ada seorang kawan yang kenalan orang rumah saya, dia hafal semua baik-baik yang pendek dan yang panjang. She's like a walking kitab tajwid. Okay. Like walking kitab tajwid. Okay. So kita ingat yang izlaq iaitu 6 huruf firu min lub. Jadi yang lain tu adalah ismat. Okay. Jadi ada tertegah sedikit dia, sedikit dia. See, very very subtle ulama kita kan. Macam itulah. Okay, soalan. Kita akan pergi ke 7 sifat yang unik. Soalan. Kita tinggal 45 minit lagi. Maybe tengok kalau kita sempat baru kita bikin breakout selesai. Kalau tak ada kita tanya-tanya dan kita semak kita punya surah-surah pendek tu macam mana kita boleh dapatkan bagian-bagian mana surah yang ada menunjukkan kita sifat-sifat huruf-huruf yang kita belajar tu untuk kepastian. Macam yang kita buat minggu lepas tu. Ada soalan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada soalan apa-apa? That needs clarification? Okay, it's quite straightforward actually. Cuma dia nak kena ingat. Okay, kita boleh ingat macam mana ni ingat kan? Macam nak hafal? Tak hafal tak apalah. Janji you tahu sebut dengan betul. You tahu baca dengan betul. That is enough for you to float. To float. Maknanya acceptable. Yang perlu tahu tu orang yang mengajar lah. Orang yang mengajar tu bila ditanya, dia boleh jawab. Tu fardu kifayah. Yang fardu ain apa tuan-tuan puan? Kita boleh membaca dengan bertajwid, baca dengan betul, itu yang fardu ain. Kalau sesiapa ada kawan di sini yang merupakan imam-imam masjid yang masa bacaan dia tak betul, mungkin boleh ajak dia minum kopi, ajak dia perbetulkan, semak bacaan. Sebab apa? Ramai yang sekarang dah belajar tajwid, dia tahu imam ni baca tak betul, tapi apa nak buat? Dia kan boleh nak ganti jadi imam kan? Nak solat Jumaat, solat yang jahar, salat yang kita boleh dengar bacaan imam. Kalau yang tak dengar tu tak apa. Okay, husnuzan saja. Okay, insyaAllah. Dan boleh kita mulakan yang 7 sifat yang unik tu, boleh tak? Kena ada siapa-siapa nak tanya? Ada? Tak ada? Okay, kalau tak ada, saya share supaya kita dapat semak yang penghabisan ni semua lah. Penghabisan ni je lah. Sifat-sifat yang unik. Dia macam sifat sofir. Ni sifat sofir ni apa? Dia ada bunyi desiran tu, macam desiran. Bila kita ni dia. Ni huruf-hurufnya 3 saja, iaitu as buzzing sound, buzzing. Kemudian as hissing sound, buzzing hissing kan. Als pun hissing juga. Okay? Dia cakap macam angsa, macam saya angsa pun kalau saya tengok pun masa kecil-kecil dulu di kampung. Dah lama tak ingat macam mana angsa tu bunyi. So kita ingat buzzing dan hissing sound. Okay? Buzzing and hissing sound. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Boleh Okay, so menyebut hurufnya dengan bunyi berdesir yang kuat yang menyerupai suara binatang. Itu ada. As, okay, 3 saja huruf dia. Okay, sofir. Kita ada buzzing, ada hissing, sofir lah tu. Dan qalqalah, wah semua orang tahu ni kan. Dia benda penting kan, tadi pun saya masa tengok-tengok rakan-rakan kita baca kan. Ini qalqalah tak betul ni, tak keluar qalqalah dia. Semua dah mula menyentuh pasal qalqalah. Pasal apa? Lantunan dia tak dengar.
Okey, lantunan suara yang kuat pada makhrajnya kerana tekanan yang kuat semasa menyebut. So this is explanation, the scientific explanation. Dan dilepaskan dalam suatu masa yang singkat. That means there is a kind of stoppage, hindrance, then it is released. Dia ada qalqalah sughra, kubra dan kabir. Okay? Ada peringkat-peringkat dia. Tapi secara umumnya qalqalah ni ada 5. Okay? Ba, jim, dal, ta, qaf. Orang Melayu pandai ni mungkin ni. Baju di toko. Toko tu apa toko? Tempat pakaian kan, tempat jual pakaian. Apa what's the English? Butik What you call it? Something like that lah kan. So baju di toko. Kalau Arab qutbu jaddin. Qutbu jaddin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qutbu jaddin. So 5 huruf-huruf ni. Okay. Seperti ab ataupun tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tu tabba. Sebab apa? Ujung ni ada syadda, jadi dia kena balik pada makhraj ba bila kita menyebutnya. Okey. Kemudian watab. Watab. Tu dia pun qalqalah tapi tak sama dengan qalqalah yang bersyadda. Tab, dia kuat lagi kan. Kemudian ajma'in. Dia jangan ajma'in, tak boleh. Ajma'in tak sama. Ajma'in. Okey. Kemudian adbarahum. Adnan. Ad. Jangan ad. Keras tak boleh. Dia adnan. Okey. Kemudian ta. Alta. أضعافا مضاعفة أضعافا مضاعفة kemudian أقلام أقلام ataupun بالحق. Itu dia ada syadda pada qaf بالحق. Okay, so hurufnya ada 5. Senang ya. Kemudian huruf lin. Ini huruf yang lembut ni. Huruf lin yang lembut iaitu huruf-huruf yang sukun didahului oleh apa? Huruf-huruf mat ni, waw dan ya ni kemudian disukunkan, disukunkan, oleh huruf yang berbaris apa? Berbaris atas, berbaris atas. Wai, bai, banyak orang baca bainakum, bainihim, bainakum, bainihim, lembut. Lin, huruf-huruf lin. Dia menjadikan sebutan tu lembut. Jadi siapa yang nama Lin ni orangnya lembut. Lin. Kalau ada anak perempuan boleh namakan dia Lin. Lin. Okey. Kemudian dia menyebutnya dengan lembut dan mudah. Saufa ta'lamun saufa ta'lamun sau tak boleh. Saufa. Kena. Kemudian khairat, khai, tak mau tekan. Kemudian inhiraf. Inhiraf ni dia special sikit. Dia ketika menyebut hurufnya dia melencong, dia it glides towards one side. Either towards the right or to the left. Daripada makhrajnya ke makhraj yang lain. Seperti ar. Kalau ikut lahjah Arabia yang saya belajarlah, ar. Dia melencong ke kanan, ada yang melencong ke kiri, ar. Tapi kalau kita biasa ar depan saja kan. Okey. Jadi al. Kalau kita tengok raja yang bakal saya tunjukkan nanti tengok lidahnya melencong. Ini macam mana kita belajar depannya al. Okey, lebih kurang dekat situlah, kat situ. Okey, kemudian pasal apa orang Arab ni sebutan dia lain sedikit saja. Macam kita semalam tu saya cuba diri saya dengan Syekh Hisham tu, dia cakap la bukan gitu sebutannya. Sebutannya begini. Ta. Dia kata ta bukan ta. Serong dia sikitlah. Okey. Bukan kafirin, kafirin. Macam tu. Okey. Alright. Kemudian ada takrir. Maknanya bergetar, bergetar hujung lidah kita apabila kita menyebutnya. When we pronounce that letter, it is like vibrating at the tip of the tongue when we actually pronounce that letter. Ada satu saja ra. Dia sifat dia bergetar ar. Okay, yang tadi
Ar. Jangan ar. Ar dia jadi qalqalah. Ar bukan qalqalah. Ingat. Semalam saya ditegur oleh Syekh itu sendiri. Pasal apa saya tak perasan. Saya terbaca ada qalqalah. Arbaba. Ar. Mana ada ar tadi? Ada ar. Arba. Ada getaran dia berjalan. Ar. Ya. Jangan ar. Bila kita tarik lidah kita ke belakang, dia jadi qalqalah. Okey, bila sebut ar. Cuba. Ar. 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 Okey, jangan ar. Ar. Tu dah jadi qalqalah. Ini ada sedikit susah, tapi insyaAllah boleh. Boleh insyaAllah. Cuma we have to be more conscious when we pronounce it. Ar. Ar. Dia ada tipis ir. Ir. Okey. Ar. Dia ada yang apa? Tarqiq. Dan apa? Ya, dia ada tebal tipis lah. Okey. Dia ada tafkhim kan. Okey. Kemudian tafashi. Tafashi. Dia macam hemburan. Kan dia? Dia satu saja iaitu shin. Tadi shin pun dia ada di mana tadi? Huruf mana tadi shin? Banyak tadi ada kan? Kemudian shin ni hemburan angin. Salah ni spelling. Hemburan, N is missing. Hemburan angin antara gigi depan dengan langit-langit yang keras. That means the hard palate. The hard palate. Ataupun saya panggil skyline ya. Okay. Ketika menyebutnya. Kita cuba ash. Ash. Kita punya betul. Kiri kanan lidah kita akan mengena pada bahagian gusi atas kiri dan kanan. Ash. Kemudian lidah depan yang melopong sikit. Itu memudahkan angin dia keluar. Ash. Okay. Ashtatan liyuraw a'malahum. The asyaitan. Asyahid. Kan? Itu semua shin. Kemudian yang penghabisan iaitu sifat istitalah. Istitalah. Iaitu makhraj hurufnya berpanjangan di bahagian tepi lidah sehingga sampai ke makhraj lam, iaitu satu huruf saja, iaitu dad. Macam yang saya cakap, huruf dad ni lidah kita kelilingnya dia mengena pada langit-langit atas, ada hard palate. Cuba dia akan buka dan melekap ke atas. Okay, it will rest against the top hard palate dan juga sebahagian gusi gigi atas. Cuba cuba dia lembut. Jangan tarik lidah. Bila tarik bila tarik lidah dia jadi so dia punya trick is jangan tarik lidah bila sebut dot. Okay, wal jangan wal ard. Bila tarik tu kan jadi wal ard. Dalam Quran banyak kan, fil ard dia akan last pergi ke makhraj dot, dia akan menutup bahagian atas lidah. Okay, so kita dah sampai pada penghujung bahagian iaitu sifat-sifat yang tunggal ataupun unique or special other than sifat-sifat yang berlawanan. Ada soalan apa-apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Hadirin? Ada? It's quite actually straightforward kan? Cuma kita nak ingat. Kerisauan kita pada nak ingat. Tak apa. Tak payah ingat. Cuma kita tahu pentingnya dan dapat amalkan. Pentingnya dapat amalkan. Dari mana yang guru-guru di sini kena belajar ingatlah. Ingat yang mudah-mudah tu. Okay. Ini contoh dia dah dijadikan rajah. Okay. Dijadikan rajah oleh siapa ni? Syekh Abdul Qadir Leong, kalau tak salah saya. Ni saya ambil daripada kitab dia lah. Ini dia ni, Haji Abdul Qadir Leong. Dia ada kitab baru, saya belum sempat beli yang baru ni berdasarkan kitab lama dia kira macam tak berapa jelas print out dia. Okay, lepas tu saya kena sebut sini nukilan jadual rumusan sifat-sifat huruf muka surat 26 kitab tajwid Al-Quran karangan Haji Abdul Qadir Leong. So we have to give the credit to him because he did all this, memudahkan kita. Okay, misalan di sebelah kanan ni adalah senarai sifat-sifat. Okay, daripada atas kepada penjahar, syiddah, istilah, itibak dan sebagainya. Kemudian sifat-sifat yang hamas, rakhawah, kemudian sifat yang kuat lemah ini. Okay. Tengok sini dalam satu huruf, katakan huruf alif. Ada berapa? 1, 2, dia ada jahar, dia ada ismat, dan dia ada rakhawah, dia ada istifal, dan dia ada infitah. Okay, dia ada infitah.
Okay. Ah, apa tak apa kalau dia tak join pun tak kisah. Aku nak tunjuk dia punya slip result lah. Ini Dah boleh tunjuk. terlepas. Ini bukan nak tanya saya. Ini kredit penuh dia untuk peperiksaan yang penggal pertama saja. Kira slip ni belum complete. Dia akan complete nanti by end of year. Semua subjek, kedudukan, percentage dan Okay. Saya rasa bukan tanya saya kan? Saya terpaksa mute kan? Betul kan? Bukan tanya saya. Okay. Tersalah tekan. Tak apa. Okey, kita tengok lagi sekali. Okey, di sini kemudian kita tengok huruf yang lain. Tengok huruf yang lain. Katakan kita tengok huruf katakan dot. Dot dia ada jahar. Ini untuk kita cek baliklah. Dia ada isti'la. Kemudian dia ada apa? Ada itbaq. Dia terangkat kan? Sod dot taza, ingat tak? Kemudian dia ada apa ni? Ismat. Ismat. Dan kemudian dia ada apa lagi? Di sini istitalah. Istitalah. Dan kemudiannya dia ada lagi di sini rokhawah. Cuba au. Okey. Kemudian lagi apa? Dia ada apa? Jadi huruf yang kuat ni ada 5. Kemudian dia ada tambahan 1 dan jadikan dia 6. Okey, jadikan 6. So ada 7 ni. Tengok sini ada 7, total of 3 and 4. Okey. Mari kita tengok apa huruf tu dia. Ra. Kan ra dia ada sifat jahar. Okey. Kemudian ra juga ada sifat inhiraf. Dan ra juga ada sifat takrir. Okey. Dan kemudian takrir apa yang bergetar tadi kan, ingat tak? Okey. Kemudian dia ada sifat istifal. Dia jadi lidah pangkal dia ternaik kan. Jadi kemudian infitah. Dia ada infitah. Dan kemudian dia ada izlaq. Dan dia juga ada tawassut. Ingat tak Lin Umar? Dia yang 5 tu kan, tengah-tengah antara syiddah dan rakhawah. So dia ada 3 sifat yang kuat. Kalau kita tengok ni, kemudian ni yang kuat sikit, kemudian dia lemah lah. Yang lemah ada berapa? Ada 4. Okay, ada 4. 1, 2, 3, 4. So di golongan 4 line hitam ni, tu dia. Okay. Dan totalnya of course dia ada 7. Dia special lah, dia pasal apa dia ada takrir. Yang lain sama ada 5 atau 6 sahaja. Okay, sahabat-sahabat sekalian, insyaAllah boleh. So this is how you see this. For those of you who want to do a screenshot of this, boleh jugalah. Cuma saya tak tahu benda ni dia lindung tak. Saya ada macam panel, dia macam bergerak-gerak. Cuba ambil tengok, boleh, you can do a screenshot if you want to. Apa yang nak buat screenshot untuk kita buat perbandingan. Kalau nak lagi bagus, beli kitab yang diusahakan oleh Syekh Haji Abdul Qadir Leong. One of the better kitab yang pernah saya jumpa lah. Walaupun dia ringkas tapi bagus. Mudah untuk kita faham. Okay. So mari kita semak. Ini sebagai refresher lah. Okay. Sifat-sifat huruf iaitu sifat jahar dan hamas. Sifat jahar dan hamas. Iaitu syiddah dan rakhawah, iaitu tawassut. Okay? Tawassut tengah-tengah antara syiddah dan rakhawah. Dia ada 5 huruf iaitu Lin Umar. Okay? Yang kita nak ingat adalah ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Okay? Dan yang lagi satu adalah kita nak ingat di sini khasun dhaghtin qiz, iaitu huruf-huruf isti'la. Okay, yang berlawanan dengan istifal. Dan lagi yang kita nak ingat, kalau kita nak ingat, iaitu huruf-huruf itbaq, iaitu sad, dot, ta, za, yang berlawanannya dengan infitah yang ada 25 huruf yang baki. Dan yang kemudiannya iaitu huruf-huruf izlaq, iaitu ada 6 huruf, iaitu firru min lub. Firru min lub atau firman lub. Okay, dan bakinya adalah ismat 23 huruf. Okay, 23 huruf. Dia sebagai satu refresher. Okay. Ni kita tengok sini. Ini berdasarkan kitab yang saya ambil daripada Madinah, kalau tak salah saya ketika buat umrah kemarin.
Dia kasih free lah, Al-Quraniyah. Al-Quraniyah. Dia baca ni. Kaf, dia kena pada sini kaf. Kalau qaf, dia ke belakang sikit. Ingat tak hari yang pertama tu, saya tunjukkan makhraj yang kaf, dia diletak salah tempat. Dan saya baikkan, taruhkan sebelah atas sikit, macam ni. Ini, this is according to how we feel also bila kita sebut ak, qa. Kita akan rasa kedudukannya berbeza. Cuba ak dan qa. Cuba. All of you. Cuba. Ak. Beza kan? Bunyi dia pun dah beza. Sebab apa? Betul. Alhamdulillah. Very good. Boleh jadi guru yang bagus ini. InsyaAllah. Okay. Yang lain pun cuba supaya kita dapat membezakan kedudukan yang mana lidah kita tu kena pada bahagian langit-langit kita ataupun anak tekak kita. So we know the positioning. Okay. We know the positioning. So it is not the same place. Akraman, akramin. Aqlam. Okay. Akfaluha, akfaluha. Biasanya. Okay. Okay, kemudian di sini ada sebahagian ulama tajwid yang ada khilaf sedikit, tapi ini biasalah. Biasanya kita tengok kedudukan hamzah dan ha di bahagian bawah sekali, kemudian di pertengahan adalah huruf ain dan ha, dan yang paling atas ghain dan kha. Okey. Kemudian di sini di rongga yang terbuka ni alif waw ya, tempat kedudukan apa? Huruf-huruf maddiyah, mad, huruf-huruf mad. Kemudian di sini kita tengok nun, kat mana tu nun? An. Dia melebar sedikit, merangkumi berapa gigi? 1, 2, 3, 4 yang kena. An. Cuba rasa. An. Dan nun dia ada dengung dia sendiri. Itu ada panggil gunnah dia. Dan mim sama ada dengung dia. Kemudian the lam. Lam it can be either on the left side or the right side. Macam dia melencong. Ini dia panggil melencong. Al. Kalau kita dapat melencong yang macam ini. Kalau yang saya punya is over this one. Al. Lebih pada ke kiri. If you get lebih pada ke kanan pun bagus. Because both are accepted. Okay, bagus. Alhamdulillah. Cuba. Very good. Cuba. All of you cuba. L. Rasa tak? Mungkin kita rasa macam kat depan kan baru-baru, tapi tidak. Dia ada melencong sikit. L. Kalau kita rasa depan tu tak berapa tepat actually. Kalau depan straight kan. 12 o'clock is not so correct. Alhamdulillah. Yang perempuan pun boleh cuba-cuba juga. Tapi tak apa, nanti bila face to face tu insyaAllah. Jadi dapat dengar dan dapat tengok lah. Alhamdulillah, thank you very much for all of you listening and cuba-cuba untuk sebut. Kemudian di sini kita nampak tu dia apa ni? Jim, shin dan ya. Okay, aj. Dia ada melopong sikit sini, nampak tu? Yang biru tu tempat yang terbuka dalam tu, bahagian dalam. That means the tongue is not pressing against the tip. The tongue is not pressing against the soft and hard palate. Hard kat depan sini, soft kat belakang. Yang lembut tu kan. Okay, so ash, dia punya lidah tu keliling, kena sebahagian keliling tapi tengah melopong, kena pada langit-langit, bukan langit, gusi kiri dan kanan. Ash. Okay, kemudian ai, hampir sama dengan shin. Cuma dia tak ada bunyi tafashi. Shin ada bunyi tafashi. Senang ingat kan? Shin, sha, shi. Tafashi. Okay, so now let's take a look at ra. Bawah dia ni ra. Ar. Dia tidak menekan, tapi dia mengena sikit. Ar. Okay, ar. Okay, dapat rasakan kat mana kedudukan lidah kita. Ar. Dia bergetar. Apa panggil? Bergetar dipanggil apa? Takrir. Itu satu sifat unik. Kemudian dia yang tiga sekawan ni dia panggil. Ada ta, dal dan ta. Nampak bentuk lidah kita. Alqa. Dia menguncup sikit pada hujung. It shrink a little bit at the tip. So alqa, at. Itu pun berbeza-beza dia punya size dia. Okay. Kemudian za. Al.
Kemudian zal, al. Cuba beza za dan zal. Za, al. Sebenarnya ada perbezaan sedikit, tapi ini dikumpulkan semana bagi tahu kat mana makhraj dia. Daerah situ. Kemudian sa. Kita sa ni, lidah kita, ujung lidah ni dia terkeluar sikit saja melepasi gigi atas. Just a little bit, dan dia mengena pada gigi atas tapi tidak tekan. So that hembusan tu akan keluar. Okay. Then kemudian the right one is als. So di mana lidah kita akan rasa dia tolak sebelah kanan ataupun tolak sebelah kiri atas. You try, all of you try. Als. Cuba kat mana rasa? Saya punya als ni, sot dia, lidah kita pergi dekat gigi atas sebelah kanan dan gusi dia. Als. Dia akan menekan menolak sana. Yang ada pergi sebelah kiri. So ikut keselesaan asalkan bunyinya betul. Okay, alhamdulillah, very good. Saya dengar orang try. Bagus, alhamdulillah. Kemudian zai, az. Walaupun dia buzzing, tapi lebar tu kan. Tapi lidah di bahagian dalam kedua gigi kacip incisors yang bila tutup ni, az. Tapi gigi tak menekan, dia tutup tapi tak menekan. Cuba az. Bezakan zai dan zal. Allazi is zal. Az-zaitun. Wattini waz-zaitun. Kan? Tu beza. Tu beza. Okey, kemudian mari kita tengok lagi yang bawah ni. Benda ni dia mengganggu saya punya view. Ada panel kat atas ni. Okey, kita tengok sini. Fa, f. Dia angin keluar pada bibir yang hampir-hampir rapat. F. Rasa tak? Nafas terkeluar. Ada tak? Nafas terlepas. Idah. Aftuni. Okey. Kemudian ni gunnah. Ini yang tadi tambahan tu. Gunnah ni di bahagian hidung lah. Gunnah ni di bahagian hidung, rongga hidung. Bila kita sebut, bibir kita tutup, katakan mim. Masih keluar bunyi kan? Cuba rapatkan bibir tu, rapat mana tutup. Masih bunyi kan? Kita mendengar bunyi. Tak, cuba kita sebut mim, rapat bibir seperti biasa dan tutup hidung bila separuh jalan tu. Boleh keluar bunyi tak? Tak boleh. Tak boleh kan? Itu guna dia. Jadi makna betul guna dia datang daripada hidung. Kalau kita tak ada rasa beza, maknanya guna kita tak betul. Macam itulah kita check. Okay? Dan kemudiannya vod. Maksudnya tadi saya cakap tadi, is either on the left side or on the right side. Vod. Vod. Ingat tak? Dia sikit aja dia mengena. Is at the left or right side? Out. Out. Cuba. Out. Dia akan melekat pada langit-langit kan? Dia mengembang, dia mengembang almost the whole soft and hard palate tertutup oleh sebutan huruf vod ni. Out. Okay. Walau bod. Walau jangan walau tak ada. Walau cuba walau mana lidah macam mana macam mana lidah kita. Kalau kita sebut walad salah. Walad dia tak betul sebutan dot dia. Walau walad kembangkan sikit lidah tu. Walau. Kalau dia kuncup lidah dia walad. Walau. Ini kena banyak praktis lah. Kena banyak praktis. Alhamdulillah. Okay, so ni tempat yang kita boleh check lah macam tadi tu kan. Untuk kita periksa. Inilah dia.
carta dia, carta dia, tabulation, untuk memudahkan kita untuk pastikan kita belajar ni betul tak betul, kita ingat betul tak betul, kita faham betul tak betul, kita tengok rajah ni sudah disediakan oleh Syekh Haji Abdul Qadir Leong. Okay, mudah-mudahan Allah merahmati dia. InsyaAllah, saya rasa dia masih hidup lagi, insyaAllah. Banyak membantu kita ni dari segi makharij wa sifatul huruf. Satu topik yang agak sukar, mudah-mudahan antum sekalian antum tu semua orang lah dapat memahaminya dan dapat cuba mempraktikkannya dengan sebaik-baik mungkin supaya dapat memperbetulkan sebutan kita. Jadi guru pun ajar kita senang. Kalau tak ada guru ajar fed up tu. Kalau tak berubah kita sebut berkali kan macam gitu kan. Pimai-pimai tangtu juga kan. Dan guru fed up actually. Saya ada jugalah beberapa murid yang kalau kadang-kadang setengah jam ni dapat 1,5 muka surat je. Masa kena betulkan susah. Dia sepatutnya kalau kita dah bagus kita baca dengan tartil, dalam 15 minit kita boleh baca 4 muka surat. 15 minit. Jadi setengah jam 8 muka surat. Jadi kalau kita nak baca satu juzuk tu memerlukan sedikit lebih daripada 1 jam lah. Jadi kita baca tanpa stop yang pasal apa disebabkan salah sebut, insyaAllah. Lebih kurang 1 jam 10 minit insyaAllah boleh dapat 20 muka surat lah, 1 juzuk lebih kurang. Boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian? InsyaAllah. InsyaAllah. So mudah-mudahan antum faham. Saya tak tahu antum faham ke tidak, dan dapat amalkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya? Seperti biasa, kalau kita ada masa untuk buat group break exercise, kita boleh cuba tengok surah-surah pendek ataupun pergi pada surah Al-Fatihah kita untuk kita semak. Betul tak sebut kita ghairil maghdubi alaihi wala ujung dia lin. Dia mesti pergi singgah ke makhraj nun. Tapi jangan sampai waladdallin. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab situ kalau buat macam itu maknanya ada syaddah kan, tak boleh. Ada kan? Ada satu YouTube beratus ribu orang share. Dia cakap ini bacaan Fatihah Rasulullah. Dia cakap khata', salah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pernah dengar tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah tu. Kalau maknanya ada syaddah ujung tu. Kita kena, mana ada 2 huruf nun, ada 2 huruf mim, salah. Itu makna kita menambah huruf, jadikan dia salah. Salah, khata'. Lahan jali namanya. Tapi pasal dia mungkin ada style persembahan dia dari pentas dekat ini, bacaan, itu jangan kongsikan. Salah. Ada orang tegur-tegur dia tapi dia buat bodoh. Dia tak layan. Dalam Facebook ke YouTube ada. Masa saya tengok tu dalam 7-8 tahun yang dululah. Saya tengok ada a few 100,000 people view it and share it. A few of them, a few thousand share also. So jangan share benda-benda yang tak berapa tepat. Boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian? InsyaAllah. Hati-hati. Kemudian dari segi bacaan juga, kita secara umumnya kita mempelajari cara bacaan riwayat Hafs an Asim, riwayat Imam Hafs daripada qiraat Imam Asim. Dan kalau kita baca yang Jazarinya, dia punya mat dia ada pendek sikit lah, 2 harakat. Jadi kalau kita nak hafal daripada qari-qari yang daripada Arab ke apa kan, dia orang baca ada laju tengok mat dia. Jadi kita tahu, ini bukan yang biasa bukan Syatibi ni, ini mungkin Al-Jazari. Dia ada macam-macam jenis bacaan. Tapi kita jangan campur-campur. Ada satu sistem ikut sistem. Jangan campur-campur. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Nanti bila dah mantap ni, carilah guru untuk belajar yang lain lah. Itu pun kadang-kadang guru yang bagi. Guru tengok ini bagus
InsyaAllah katakan guru tengok Ukhti Ruzaimah bagus, okey, Ukhti nak belajar qiraat tak? Tanya. Mungkin dia offer lah. Guru selalu tengok kita punya kemampuan. Kalau nafas kita panjang, sebutan kita baik, kita boleh buat perubahan, kita ada lam taghlis, mungkin dia kasih kita yang susah sekali tu. Yang payah sekali tu riwayat Warsh An-Nafi' itu yang paling susah. Banyak perubahan-perubahan. Ada nakal, ada taklil, macam-macam ada. Ada perubahan sifat dia, mat dia ada 4, ada 6, kemudian ada mushbah sekaliannya kan. Itu nanti guru yang ajar kita. So sebelum tu kita mahirkan dulu sebutan kita biar baik, guru pun tak pening kepala. InsyaAllah kita dapat lanjut dengan mudah dan nanti guru akan offer. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh? Nanti saya cuba share yang makharij dulu, tengok ada apa yang kita boleh semak balik yang makharij. Sekejap ya. Kita tengok yang makharij. Supaya mungkin antum boleh bertanya lah. Lepas tadi saya sebut tempat-tempat keluar kan. Kalau tak nampak rajah dia susah sikit. Biar nampak rajah dia. Okey. Okey, nampak ni. Ini tempat-tempat yang khas sorry, tempat-tempat yang umum lah. Kemudian lidah kita, ajauf kita, kemudian syafatan, 2 bibir, kemudian halqi sini kan, halqum. Sini yang tadi khayshum, yang kan ada baca banyak dengung kan. Yang tak dengung jangan dengung. Okey. Ini kedudukan, ingat tak saya pindahkan kaf ini ke depan sini. Ingat ini tak berapa tepat. Ini kena pergi kaf dia depan sini, qaf dia ke belakang sikit. Okey, macam tu. Okay, so this is what. Kemudian ini yang ambil daripada Dr. Aiman rajah dia. Di sini kan, ini dalam bahasa Arab dia lah. Syafatan ataupun syafatain. Kemudian al-isnan apa? Gigi lah. Gigi kita. Al-lisan, lidah kita. Rupanya macam gini bentuk lidah kita bila kita split into two. Okay. Alright. Lagi apa untuk kita semak? Okey, di sini ni jauf tadi yang alif waw ya tu, huruf-huruf maddiyah. Kemudian khayshum, kemudian halqi tadi kedudukan dia. Okey, kemudian ra, lam dan nun di sini. Dan sebenarnya di sini betul-betul dekat belakang gigi atas ni dekat dengan pangkal gigi kita ni. At the point where it is connected to the gum kat sini, cuba dia tak sampai atas sangat, tapi gambar dia kecil. Dekat sini dari sini. Kalau nak be more specific. Kemudian yang syafawi ni, bibir kita ba, waw dan mim. Okay, ini ba, waw dan mim. Ini tadi yang halqi, ini tadi nun sebelah sini. More of this side. Tadi macam kita tunjuk gambar rajah tadi kan. Di sini. Okay. Ini 3 sekawan kat mana dia ada kedudukan dia. Ini 3 sekawan ni. Ada 3 sekawan kat situ. Dan sini daerah lidah kita, lisan di tengah-tengah lidah. Ini pangkal ni. You see, qaf and kaf. Tadi kaf kat bawah kan itu kan. So ada silap sikit dari segi kedudukan yang tadi tu. So it should be like that. Dan dhat dia mengeliling dhat. Kemudian ini huruf-huruf jaufiyah jaufiyah dan buat rongga terbuka ni lah. Kemudian yang lain di sini. Okay, khayshum di sini, kasih khayshum sini atas. Atas ni yang keluarkan hidung, gunnah. Okay. Dia ada makhraj khayshum, nun yang berbaris, nun mati dan sebagainya. Okay. Ini tadi yang salah cakap, ini kena pergi depan. Okay, my friends. Anything at all? I think kita sudah sampai pada penghujungnya. Maybe Ustaz Azim ada nak cakap apa-apa, Ustaz? Ustaz Azim kalau masih di sini nak cakap apa Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, syukran jazilan. Afwan. Perkongsian makhraj dan sifatul huruf sesi ketiga. Terima kasih para peserta semuanya kerana sudi meluangkan waktu pagi. Baru je lepas parti awal Muharram kan, tak ada. Baru je habis awal Muharram, sempat penat lelah. Alhamdulillah hari pagi ni dapat juga datang.
Sebagaimana saya rasa pun Ustaz Salahuddin sudah pun kongsikan, insya-Allah pada sesi akan datang merupakan sesi fizikal, ya, betul lah Ustaz? Sesi Betul. fizikal. Jadi para peserta semuanya berpeluanglah untuk kata orang tu kita live secara berdepan. Maknanya apa? Face to face lah. Kalau sekiranya rasa-rasa ragu, lidah pat mana, ke atas ke kat bawah ke langit-langit ke bukit-bukit ke mana-mana, di sinilah tempat peluang untuk kita bertanya. Memang kadang-kadang memang pembelajaran secara Zoom dan online ni semuanya memudahkan dan yalah ada dia punya kelebihannya, tapi ada juga tak nafikan kelebihannya juga apabila kita belajar berdepan dengan guru, kerana ia dapat mengurangkan rasa keraguan kita, lebih-lebih lagi dalam kefarduan kita mempelajari huruf-huruf Al-Quran, dalam kita usaha untuk memastikan Al-Fatihah kita betul, bacaan Quran kita betul, solat kita betul. Jadi saya menjemput semuanya, memang sudah apa kata orang tu memang dah ikuti selama 3 sesi, tapi dengan fizikal dah 3 minggu kat rumah kan, kat atas katil ke apa, alamak sedap pula. Tapi ini tak apa, kita berkorban demi kebaikan insya-Allah. Jadi insya-Allah pada sesi akan datang Ustaz Salahuddin pun bukan kat rumah, dekat office juga. Dia dekat center juga. Saya pun bukan kat sini. Ni nampak muka saya pakai songkok handsome kat sana, lain sikit lah lagi handsome insya-Allah. Jadi kami akan bertemu insya-Allah peluang pada sesi finale, dan insya-Allah di situ kita akan kongsikan dengan lebih lanjut dengan insya-Allah dengan kerjasama dan juga tenaga dan kebijaksanaan Ustaz Salahuddin dalam hal ini. Kita akan sama-sama meleraikan segala keraguan insya-Allah, dan juga ingin berbesar, kita juga ingin melihat setiap peserta lah, ya, nak tengok apa yang sama-sama berjuang selama hampir sebulan ni. Jadi sama-sama nanti kalau apa-apa program akan datang kita akan kongsikan pada next year, next year pula, mentah-mentah lah awal Muharram. Pada next week. Rasa apa tadi tu Ustaz ada kongsikan juga kan tentang program yang selanjutnya. Ada peserta tadi tu bertanya tentang apa the next forward kan, adalah tak lain tak bukan biasanya kita akan melangkah kepada tahsin, dan memang dalam perancangan Al-Hijrah juga ingin buat program tahsin sekiranya diizinkan Allah, dan juga sekiranya Ustaz Salahuddin berkelapangan juga untuk bersama-sama kita, dan insya-Allah nanti kita akan lakarkanlah program yang sebaik mungkin insya-Allah. Itu saya rasa itu saja saya menyampaikan mesej selaku wakil Hijrah. Selanjutnya saya rasa Ustaz Salahuddin boleh menutuplah program ini insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Ada beberapa soalan lagi tak daripada Antum? Tak ada? Minggu tanya. depan physically dekat mana? Kat mana? InsyaAllah Boleh. saya akan kongsikan dalam WhatsApp group bersama insyaAllah. Dia punya address, dan kalau dengan map saya kalau letak pun saya boleh letak juga insyaAllah. Dan saya akan saya mungkin kongsi bas apa yang boleh ke situ. Bagi kalau mereka naik motor dan kereta, saya tak dapat nak sponsor minyak lah, tu awak pandai-pandai lah. Jadi yang lain semua insyaAllah sangat selamat ni sampai insyaAllah. Di Tampines ya, jangan ingat kat mana pula. Di Tampines, eastern side of Singapore. Dia dekat daerah Afghanistan sana, kalau siapa yang kenal daerah sana. 201D 201D. Blok 201D Tampines Street 21. Nanti insyaAllah saya akan kongsikan maklumat secara lebih terperinci lah adresnya, dan juga Yang bagaimana untuk kesana. Yang itu bermula jam 9 insyaAllah. Waktunya sama, dan insyaAllah kita di situ kita akan bertemu. InsyaAllah. Ada siapa-siapa lagi nak tanya? Atau nak komen pun boleh juga. Saya nak tanya. Ya. Yang Syekh Harab tu FB dia nama dia Hisham Adil Bari. Bari Ragih, is it? Ragih, betul. Okay, dia dalam Ramai yang join actually. You just follow dia punya ada Facebook ataupun Google Meet dia. Just click onto the link. Tunggu je kat dalam, nanti dia panggil. Dia panggil, okay, Ukhti Ruzaima. Silakan, dia cakap. Silakan. But it's good. Saya pun semalam berdebar-debar juga, apa nak kena check kan. Ada juga beberapa kesilapan. Saya tak perasan bila kita baca kan short dia silap. Sama-sama. Okay. So Syekh Hisham Adil Bari Ragih, Ragih. Dia Mesir.
bagi saya dia ada tak salah 14 qiraat, termasuk 4 yang syaz. Okey, insya-Allah. Lagi siapa-siapa nak tanya apa-apa? Kalau tidak, mudah-mudahan kita sesi-sesi yang telah lalu, termasuk sesi hari ini, bermanfaat untuk semua, dapat faham dengan sebaik mungkin dan dapat cuba-cuba sendiri kat rumah dulu. Kemudian kalau pasangannya hebat-hebat, mungkin cek dengan pasangan dulu sebelum pergi cek dengan guru ke apalah. Mudah-mudahan semuanya dapat memperbaiki sebutan dan bacaan kita masing-masing. Insya-Allah. Okay, kita tutupkan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan kemudian kita tutup majlis insya-Allah. Okey. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن يا الله ربي يسر ولا تعسر اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واختم بصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى والديه وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Sama-sama, ya. Terima kasih. Jumpa next week insya-Allah. InsyaAllah. Ila liqa. InsyaAllah.